pagi ini. Jom. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kerana setia menemani kami pada pagi ini. Seperti yang anda lihat sebentar tadi, banyak pengisian menarik yang menanti anda. Dan untuk awal pagi ini, kita terus bawakan kepada anda cerita pagi dari Johor terlebih dahulu. Dan pagi ini, Maisara Ahmad Fauzi nak berkongsi tentang kakak tua recall train bersama dengan penjinak burung kakak tua. Wow. Okey, jadi gambaran lebih lanjut, kita terus cubakan cerita pagi dari Johor. Silakan, Maisara. Baik, terima kasih. Untuk cerita pagi di Johor hari ini, saya kini berada di Emerald Lake Iskandar Puteri untuk menyaksikan latihan Free Fly Parade. Jadi, untuk kita tahu dengan lebih lanjut tentang burung kakak tua dan latihannya, dekat sini bersama saya adalah seorang pelatih burung kakak tua, Encik Zamri Jamal. Assalamualaikum Encik Zamri, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Baik, mungkin Encik boleh kongsikan lebih lanjut dengan penonton apakah sebenarnya Free Fly Parade ni? Okey, baik. Free Fly Parade atau lebih dikenali sebagai burung terbang bebas. Sebenarnya sedia maklum, burung ni memerlukan habit dia untuk terbang bebas. Sebelum terbang bebas, kami memerlukan sebenarnya segala skill-skill yang ada dan training-training yang mencukupi supaya burung ini dapat terbang bebas dengan jayanya dan tidak akan hilang. Itu je. Okey, jadi boleh tak Encik ceritakan pula bagaimana dengan cara penjagaannya? Penjagaannya, burung ni memang memerlukan penjagaan yang rapi, terutamanya masa. Masa yang mencukupi untuk jaga burung ini supaya burung ini tidak datangkan stres. Untuk penjagaan harian, saya memerlukan makanan untuk makanannya, makanan pellet seperti pellet, buah-buahan ataupun kita bagi nestem, bergantung pada burung-burung yang memerlukan. Selepas tu baru kita mandikan dia dengan masa cuaca yang panas supaya bulu dia cepat kering. Apabila kalau cuaca tak begitu panas, bila kita mandikan itu kita senang dapat penyakit-penyakit seperti
fungus macam begitu. Okey, baik Encik. Mungkin boleh pula perkenalkan spesies-spesies burung kakak tua yang ada dekat sini. Okey, baik, saya kenalkan. Ini depan saya ni antara parrot di kategori makau. Okey, medium makau. Depan saya ni yellow collar makau, nama saintifik. Sebelah ni pula warna hijau kekuningan di muka ni dinamakan red belly makau. Pun dalam kategori medium makau juga. Okey, dikenakan di belakang saya warna merah tu makau yang besar dinamakan sebagai green wing makau. Sebelah ini pula dia bukan dalam kumpulan makau, dalam kumpulan corneo. Crimson makau, crimson corneo, dan satu lagi mana yang hilang tadi tu itu sun corneo. Di belakang saya ni blue and gold makau. Sama seperti green wing makau tadi, kategori makau yang besar. Ini blue and gold makau ni agak glamour lah di kalangan pecinta-pecinta burung di Malaysia ni. Pasal burung yang senang dimiliki dan mudah untuk kita latihkan supaya menjadi burung free fly. Di belakang ni pula burung yang cantik, Cakyu. Burung ini unik sikit. Tapi harganya boleh tahan mahal juga. Okey, terima kasih Encik Zamri atas perkongsian tersebut. Saya kira setakat ini sahaja perkongsian untuk cerita pagi Johor. Saya pun nak melihat-lihat dan kenali jenis burung kakak tua yang berada di sini. Jadi kita kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih. Baik, terima kasih Maisara. Cerita pagi dari Johor kita bawa kepada anda. Jadi kalau anda berkesempatan untuk ke Johor, jangan lupa untuk singgah ke Emerald Lake Iskandar Puteri Johor. Baik, untuk waktu ini kita nak bawakan kepada anda komentar SPM dan kali ini berbicara tentang eco-anxiety. Mungkin majoriti daripada kita baru pertama kali mendengarnya dan bagaimana perubahan cuaca juga iklim itu memberi kesan kepada kesihatan mental. Kita bawakan bersama dengan Terence, silakan. Terima kasih Hani. Rata-rata kita sebagai rakyat Malaysia tahu bahawa taburan kawasan hijau di negara ini masih terkawal dan kita dapat melihat bahawa itu memberi satu kelegaan kepada kita. Kita di Kuala Lumpur pun adalah bandar dalam taman kerana kita mempunyai hutan simpan iaitu di Bukit Nenas yang menjadi tarikan pelancong dan sebagainya. Perubahan iklim, adakah ia memberi kesan yang mendadak kepada rakyat Malaysia yang rata-ratanya hidup berdekatan dengan kawasan hijau, dengan kawasan yang nampak seperti masih terkawal perubahan iklim yang berlaku di sekitarnya, seperti Emerald Lake tadi. Kalau kita bayangkan sebuah kota raya seperti New York, mungkin kota raya seperti Tokyo yang terlalu padat dengan bangunan, konkrit jungle semata-mata, mungkin kita akan rasa fenomena yang berlaku yang mana memberi kesan kepada psikologi. Tapi adakah ia memberi impak kepada rakyat Malaysia? Eco-anxiety adalah topik yang kita bincangkan dan kita bersama dengan tetamu saya, Dr. Muhammad Fitri bin Zainuddin, pakar psikiatri dari Hospital Al Sultan Abdullah iaitu HASA UiTM. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih, Terence. Jadi perubahan iklim ni kita merasai bahawa ia memberi kesan dari segi perubahan pola taburan hujan. Pada amnya banjir dan ini berlaku tanpa diduga di kawasan-kawasan seperti Selangor pada satu ketika dulu. Namun adakah ia memberi impak secara psikologi kepada rakyat Malaysia? Kerana fenomena-fenomena cuaca ni boleh kita atasi. Betul. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Ya. Atas jemputan. Jadi kita berbalik pada soalan itu tadi. Ya. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, saya memberikan apa itu eco-anxiety dahululah. Ya. Sebelum kita mengenal apa itu eco-anxiety, kita kena tahu apa itu anxiety ataupun keresahan dan juga anxiety disorder ataupun kecelaruan anxiety atau keresahan. Okey. Jadi anxiety itu adalah emosi yang normal, emosi yang sihat. Ya. Manakala anxiety disorder ataupun kecelaruan emosi kebimbangan itu adalah seseorang itu mengalami emosi keresahan yang teruk, ya, sehingga menyebabkan kecelaruan mental yang mengganggu fungsi harian. Okey. Dan eco anxiety ini adalah kita panggil emosi kronik yang ataupun psychological reaction, reaksi daripada emosi daripada yang berlaku di persekitaran, sama ada disebabkan oleh perubahan iklim. Jadi dan juga seperti banjir, taufan, ribut taufan dan suhu yang panas juga boleh menyebabkan seseorang itu mengalami eco-anxiety ini.
Okey, dan eco anxiety ini saya hendak tekankan ya, ia adalah dia bukan diagnosa klinikal ya, ia bukan diagnosa klinikal yang kita berikan kepada semua pasien, kepada semua pesakit, tetapi ia adalah reaksi lah kronik ya. Okey. Jadi bukan diagnosa klinikal tapi reaksi kronik pada individu tertentu. Betul. Jadi bagaimana manifestasi reaksi kronik itu? Okey. Jadi secara umumnya seseorang yang berasa kebimbangan ataupun keresahan itu dia akan mengalami pelbagai simptom-simptom, tanda-tanda gejala seperti daripada segi emosi, daripada segi kognitif dia, daripada segi tingkah laku dan juga daripada segi fizikal. Antaranya boleh kita tahu kalau kita lah berada dalam keadaan resah kena kejar oleh dengan anjing ke contoh dia, kita akan ada rasa takut kan. So reaksi itu adalah kita panggil tindak balas. So kita akan ada rasa jantung berdebar-debar, kita akan rasa takut, kita akan rasa lenguh-lenguh badan contoh dia. Dan itu adalah reaksi anxiety yang normal umum orang akan hadapi. Akan tetapi kalau yang eco anxiety ini gejala pun sama lebih kurang, tetapi jika tidak mendapat rawatan, gejala itu akan menjadi lebih teruklah, dan sehingga boleh menyebabkan ada masalah kepada kecerahan mental seperti kemurungan dan sebagainya. Jadi apakah yang menyebabkan ianya berlaku? Sebab fenomena cuaca adalah suatu yang boleh kita kawal, satu dengan mengubah persekitaran kita. Betul. Kalau terlalu panas mungkin kita alhamdulillah boleh masuk bangunan yang berhawa dingin. Dan kalau terlalu sejuk, rasanya di Malaysia belum lagi sampai ke tahap itu. Di utara tanah air untuk satu ketika adalah. Tapi kalau terlalu sejuk, mungkin kita boleh bayangkan kita masuk ke kawasan yang lebih panas, kita pasang heater dan sebagainya, itu di negara-negara Eropah. Jadi apakah fenomena cuaca yang melampau sehingga mengganggu emosi seseorang? Ataupun kenapa seseorang itu boleh terganggu emosinya oleh cuaca semata-mata? Baik. Secara keseluruhan dia, anxiety itu faktor yang menyebabkannya ada pelbagai. Dia ada multifaktorial. Bukan hanya pada cuaca sajalah. Okey, saya nak tekankan di sini. Jadi sama ada daripada segi ada masalah kesihatan fizikal juga boleh menyebabkan keresahan. Daripada segi family history ataupun sejarah keluarga ada sakit mental juga, dan juga ada trauma ataupun peristiwa-peristiwa yang stres yang berlaku di persekitaran, termasuklah fenomena perubahan iklim itu juga boleh dianggap sebagai satu faktor environment, faktor persekitaran yang juga boleh menyebabkan seseorang itu menyebabkan rasa keresahan yang kita panggil eco anxiety. Eco anxiety ini sebenarnya telah didefinisikan oleh Persatuan Psikologi Amerika, yang sekarang ini telah meningkat naiklah. Mereka mewar-warkan dan juga memberi kesedaran sejak daripada 2017 lagi lah. Dekat mereka tu macam-macam definisi. Betul. Kita patut terima sebenarnya. Tapi apapun, apabila kita melihat kepada faktor ini, saya dapat membayangkan peribahasa bahasa Inggeris, the needle that broke the camel's back. Jadi ini merupakan situasi di mana sudah ada perkara-perkara terkumpul dalam individu itu. Ada trauma, ada penyakit-penyakit lain. Dan disebabkan fenomena cuaca itu ialah menjadi pencetus kepada keadaannya. Jadi apakah rawatan untuk individu seperti ini? Adakah dia perlu berjumpa dengan seorang pakar psikiatri seperti anda? Okey, baik. Sebelum kita pergi berjumpa dengan pakar psikiatri, selalunya mereka yang berjumpa dengan pakar psikiatri ini bila keadaan dah terlewatlah selalunya. Okey, kalau boleh kita nak mereka ini ada kesedaran berjumpa dengan pakar psikologi ataupun kaunselor ataupun perawat di luar, memberitahu apa mereka alami daripada segi kesihatan mental ataupun segi fizikal, dan bertanya, dan kita boleh membuat kita panggil assessment kepada mereka, dan kita boleh tahulah di tahap mana mereka ini mengalami kebimbangan itu. Dan daripada situ baru kita akan memberikan bantuan sama ada daripada segi terapi
ataupun daripada segi perubatan dan sebagainya. Jadi walaupun bukan definisi klinikal tapi ada kaedah rawatan. Ada. Jadi seterusnya untuk mereka yang mungkin merasakan mereka mengalami, kita ingin tahu juga apakah statistik untuk rakyat Malaysia setakat ini. Okey, statistik untuk rakyat Malaysia yang mengalami eco anxiety ke? Okey, yang itu maaf kita tidak tahu sebab itu definisi yang baru kan kita panggil, jadi kita tidak dapatlah menyatakan berapa bilangan statistik eco anxiety ini untuk rakyat Malaysia. Tapi saya rasa semua orang ada mengalami kesan-kesan tersebut kan, secara langsung ataupun tidak langsung, daripada segi kita panggil kesan perubahan iklim yang berada di dalam negara kita ini. Jadi untuk mereka yang mungkin merasakan mereka ada masalah ini, mereka terasa tercetus keadaan kebimbangan yang melampau, keresahan yang melampau apabila berlakunya perubahan iklim, terlalu panas, terlalu sejuk, hujan tanpa diduga, banjir di sana sini. Mungkin melihat keadaan itu ataupun melalui keadaan itu mereka terpaksa menahan diri. Betul. Jadi apakah kaedah yang paling sesuai untuk mereka, tindakan awal yang perlu mereka lakukan? Okey, tindakan awal yang kita selalu sarankan pada mereka, dapatkan pertolongan di persekitaran ya. Sama ada kita mendapatkan pertolongan daripada keluarga kita ataupun kepada profesional. Okey. Dan jangan malu untuk ke hadapan ya, jangan malu untuk mendapatkan rawatan, kerana kalau kita malu jadi kita akan melambatkan proses perawatan itu tersebut. Dan kalau boleh jangan kita menidakkan perasaan kebimbangan itu. Sebab emosi keresahan itu adalah emosi yang normal, tapi jika tidak dibendung dengan seawal mungkin, dia boleh menyebabkan kemudaratan. Jadi selalunya kita dan juga kalau boleh kena menjaga kesihatan fizikal juga, kerana fizikal dan kesihatan mental itu berkait rapat di antara satu sama lain. Kena banyak minum air, kena bersenam. Bersenam kalau cuaca panas, jangan bersenam di luar. Mungkin bersenam di dalam gym ke apa ke, dan kena kalau boleh kena faham, kena tahu tahap mana kita punya kemampuan untuk bersukan ataupun kekurangan kita, itu saja. Anxiety, eco-anxiety adalah suatu fenomena baru yang baru ditakrifkan, tapi jangan minta cuti ya. Sebab tak ada clinical diagnosis. Tapi terima kasih kita ucapkan Dr. kerana sini bersama kami memberi pencerahan kepada satu keadaan baru ini, dan sama-sama kalau kita mempunyai kawan, rakan, dan kalau kita sendiri yang mengalaminya, kita sudah pun tahu tindakan awal yang perlu dilakukan. Jangan melewatkan tindakan awal yang perlu anda lakukan untuk menjaga kesihatan mental anda. Jadi dengan itu kita kembali bersama dengan rakan ceria saya, Hani. Silakan. Ya, terima kasih rakan rapper saya. Okey, waktu ini kita nak bawakan pada anda seleksi pagi bersama dengan rakan kita dari Kedah FM, DJ Ease, dah bersedia untuk membawakan kita perkabaran dari Kedah. Jadi jom terus kita bersama dengan rakan kita di Kedah FM. Silakan DJ Ease. 444 Hijriah, Allah lanjutkan usia tuanku. Sembah takzim daripada warga kerja Kedah FM. Terima kasih Terence dan juga Hani di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Is daripada Radio Kedah FM. Alright, dan untuk anda semua, perkongsian daripada Kedah FM untuk hari ini di mana Istiadat Pembarisan Kehormatan bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah Darul Rahman ke-81. Dan pagi ini di Dataran Merdeka ataupun Dataran Medan Bandar Alustar berlangsungnya Istiadat Pembarisan Kehormatan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Rahman ke-1 bagi 2023. Dan saya menyaksikan istiadat pembarisan kehormatan orang ramai yang hadir ke Medan Bandar Alustar berpeluang untuk menyaksikan pameran aset-aset kenderaan Raja Askar Melayu diraja dengan lebih dekat, iaitu Gempita, kenderaan berperisai bagi fungsi amfibia yang dibangunkan oleh sebuah syarikat pertahanan Malaysia. Menarik pagi ini yang berlangsung di Kedah. Juga majlis sambutan Jubli Intan Sekolah Menengah Agama Nadhah Hasanah
hasanah oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Ini berlangsung di Meleleh, Kok Diang. Okey, perkongsian seterusnya dari Kedah FM pagi ini juga adalah mengenai majlis sambutan Jubli Intan Sekolah Menengah Agama Nada Hasanah oleh Yang Berhormat Perdana Menteri di Meleleh, Kok Diang. Antara pengisian program ini adalah syarahan pembinaan Malaysia Madani berpandukan Sahifah Madinah Al-Munawwarah oleh Sahibu Samah Datuk Seri Dr. Wan Salim Bewan Muhammad Noor, Datuk Mufti Negeri Pulau Pinang. Okey, dan seterusnya Konvensyen Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 2023. Kesinambungan itu juga semalam dan hari ini berlangsung Konvensyen Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 2023 di Dewan Perdana UiTM Merbuk Kedah. Pengisian program dalam konvensyen ini antara lain membicarakan mengenai bicara madani dalam sinergi pemacu bangunan negara serta bersama ikon Ehsan Madani bagi berkongsi pengalaman mereka yang berjaya menjana pendapatan dan kerjaya tambahan. Pada aktiviti yang berhari ini di Kedah dan sepanjang hari ini untuk rakyat semua, dan terima kasih sekali lagi untuk semua kembali bersama, dan pastinya semua untuk itu juga datanglah ramai-ramai ke dataran Badan Usaha Madani dan juga yang boleh kami recap untuk yang berlangsung seperti dengan sempena Hari Keputeraan Serta Kedah di mana baru-baru ini Majlis Baca Yasin dan doa selamat sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-21 di Masjid Zahir baru-baru ini. Majlis dimulakan dengan solat maghrib berjemaah dan diikuti baca Yasin dan doa selamat yang dipimpin oleh Imam Besar Masjid Zahir iaitu Syekh Muhammad Naim Ahmad serta solat Isyak yang untuk dihadiri kira 540 di Kedah dan pelbagai peringkat umur. Berangkat hadir sama Raja Muda Kedah Duli Yang Amat Mulia Tengku Sarafuddin Baldi Shah Ibni Sultan Salahuddin dan Tengku Mahkota Kedah Duli Yang Amat Mulia Tengku Sarafuddin Arif Ibni Sultan Salahuddin. Hadir sama ialah Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno, Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Datuk Nuzan Khalis, Ahli Majlis Masyarakat di Kedah dan juga Mufti di Kedah Datuk Paduka Syekh Fadil Awang dan Perdana Mengarah Jabatan Haiwan Agama Islam di Kedah Datuk Abdul Ghani Zulkifli Zainuddin. Dan pastinya dataran meriah kemarahan pada hari ini dipastinya berlangsung di dataran Bandar Al-Ustar, ya. Itu yang menarik untuk semua, dan pastikan ramai manfaat cuti anda, dan yang berada di Meleleh Kok Diang berjumpa dengan PM kita di sana nanti yang pastinya akan berada di bekas sekolah beliau iaitu Sekolah Agama Nada Hasanah di mana Perdana Menteri sendiri pernah datang ke sana bersama 57 menanam pokok, dan beliau teruja untuk melihat semula pokok tu apakah yang akan berlaku di sana nanti. Apa itu dia yang boleh kami kongsikan daripada Kedah pada hari ini, dan kembali bersama Hadirin Terence dia akan sebut, silakan. Okey, baik. Apa yang akan berlaku pada pokok tu sebab dia ditanam di Kok Diang. Kalau pernah pergi ke Kok Diang, tanahnya subur, memang besarlah pokok tu. Besar. Besar Mekah orang kata jadi itu istimewanya lah. Setiap negeri dia ada keistimewaannya. Di Kedah itulah antara keistimewaannya. Kalau tak pergi Kok Diang maknanya tak pergi Kedah. Okey, baik, untuk waktu ini kita nak bawa kepada anda tentang Salam Baitullah 2023 yang berjangka untuk edisi yang ke-15, di mana pada malam ini akan bersiaran secara langsung sepanjang musim haji. Jadi nak tahu apakah pengisiannya dan mungkin gambarannya, jom kita saksikan bingkisan ini. Salam Baitullah, program tonggak RTM setiap kali tiba musim haji. Bagi edisi ke-15 tahun ini, program berkenaan tampil dengan pembaharuan serta kelainan. Mencatat jumlah tontonan mencecah 9 juta tahun lalu, Salam Baitullah dijangka menarik lebih ramai penonton mengikutinya menerusi pelbagai platform termasuk media sosial. Jika dahulu ia hanya bersiaran secara langsung di saluran TV1, Berita RTM dan RTM Klik, namun kini Salam Baitullah boleh ditonton menerusi saluran MyTV 123 serta media sosial, TikTok dan YouTube pada pukul 8.20 malam setiap hari sepanjang 15 episod siarannya. Pendekatan baru untuk menjadikan program ini lebih mantap, lebih relevan, bersesuaian dengan kaedah teknologi yang kita gunakan pada hari ini. Kali ini kita berjaya menghasilkan 10 episod CGI. Saya rasa ini sangat menarik kerana seolah-olah bila kita preview bajet kita seolah-olah berada di tanah haram. Contohnya macam ibadat melontar di Jamrat, seolah-olah kita pula yang tengah melontar. Bertemakan penyucian jiwa ke muncak ibadah, program lebih sedekat ini dikendalikan barisan pengacara popular yang berkredibiliti seperti Ustaz Haris Ismail, Ustaz Fakhrul Razi dan Yat Hamzah yang berinteraksi dengan penonton di media sosial. Seperti tahun-tahun sebelumnya,
Para penonton setia Salam Baitullah berpeluang memenangi hadiah menarik menerusi kuis terkumpul dan harian berupa pakej umrah serta tiket penerbangan. Ibadah haji tak dapat kita lari daripada penyucian jiwa dan memfokuskan ibadah kepada Allah dan menjadikan satu kemuncak ibadat dalam melaksanakan rukun Islam yang kelima. Okey, ini juga merupakan peluang yang sangat berharga pada Olive House untuk membudayakan hidup sihat dan memperkenalkan pada rakyat Malaysia sekalian. Alhamdulillah kami diberi peluang daripada dalam program Salam Baitullah ni untuk program Rehlah Haramain. Kami telah menaja 5 orang daripada RTM untuk melakukan penggambaran di Tanah Suci Kota Mekah dan Madinah, dan alhamdulillah penggambaran berlaku dengan sangat baik dan kita mencapai misi membawa RTM ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Jadi kita harap agarkan silaturahim ini antara RTM dan juga pihak Royal Chulan Kuala Lumpur ni akan berpanjangan. Dan pada masa yang sama, dua pihak boleh dapat benefit dari konteks penyiaran RTM dan juga of course daripada Royal Chulan Kuala Lumpur sebagai pusat pelancongan, terutamanya di tengah-tengah kota Kuala Lumpur ni. Salam Baitullah dijadual bersiaran bermula malam ini sehingga 30 Jun nanti. Nurul Asmawati Harun, RTM. Kembali bersama kami dan jangan lupa untuk bersama-sama dalam program yang sememangnya dinantikan oleh semua peminat Salam Baitullah. Ya, betul. Bermula malam ini 9 hingga 10 malam setiap hari dari hari ini sampailah 30 Jun, maknanya sepanjang musim haji. Jangan lupa untuk sama-sama saksikan. Ya, saya memandang tinggi kepada anda nampaknya pagi ini. Oh ya, saya tinggi daripada anda hari ini. Okey, untuk waktu ini kita nak bawa kepada anda cerita pagi dari Terengganu pula. Apa kisahnya pagi ini kita bawakan persiapan petani dan pekebun menjelang musim buah-buahan pada Ogos ini. Wow, buah-buahan. Mereka juga memandang tinggi sebab nak sambut buah. Ya, betul. Jadi jom kita bersama dengan pelapornya Siti Jamilah Hanim Jamil. Silakan. Rakan Sugas di Angka Seperti, terima kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Cerita pagi langsung dari Terengganu hari ini istimewa. Kami masuk sendiri ke kebun di Lingai Kuala Nerus ini. Dan untuk pengetahuan semua, tahun ini Terengganu dilimpahi rezeki khususnya buah-buahan. Dan ketika ini hampir di seluruh Terengganu mengalami orang kata musim bunga buah-buahan itu sendiri dan dijangka akan dapat dituai pada bulan Ogos dan juga September. Untuk itu, saya bawakan khas Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Terengganu, Datuk Zulkifli Amin Mat Juso. Datuk, okey, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, jadi di pihak Datuk sendiri, apa antara nasihatlah yang boleh diberi kepada pekebun-pekebun khususnya buah-buahan di seluruh Terengganu? Okey, terima kasih pihak RTM. Pertamanya syukur Alhamdulillah hasil daripada tinjauan kita di seluruh daerah di negeri Terengganu ni dapat di semualah. Semua pokok buah-buahan yang bermusim telah pun berbunga dan insya-Allah pada penghujung bulan Ogos dan September nanti akan terdapat banyak buah-buahan bermusim ini. Dan nasihat saya kepada pekebun-pekebun dan kita mungkin menghadapi lambakan buah-buahan tempatan lah. Jadi sekarang ni kita war-warkan supaya petani-petani kita buat persiapan lah dari awal supaya tidak berlaku lambakan di negeri Terengganu, khususnya duku, durian, manggis. Kita mohon kepada pihak PAMA supaya pusat-pusat pengumpulan diaktifkan. Nah, banyak pusat-pusat pengumpulan kita di seluruh daerah di negeri Terengganu ni. Kita cuba perbaiki apa yang patut kerana kita dah tahu selama 3 tahun berturut-turut musim durian dan musim buah-buahan di Terengganu ni tidak menentu. Dan insya-Allah pada tahun ni kita tengoklah musim durian berbunga dan juga berputik sekarang ni insya-Allah.
Datuk, kalau di pihak Datuk sendiri, antara jenis orang kata jenis komoditi buah yang memang dijangka akan dapat dituai pada September ni, antaranya durian, manggis, duku dan banyak lagi, adakah tidak terjejas dengan cuaca panas yang sedang berlaku kini? Okey, sebenarnya bila musim berbunga ni, dia tidak memerlukan air yang banyak lah. Kecuali apabila buah-buahan ni mula membesar. Dan ini juga akan menghadapi orang panggil dia stres. Buah stres biasanya sedikit terbantu lah. Tapi alhamdulillah kalau tengok cuaca sehari dua ni, kita sebelah petang hujan. InsyaAllah lah. Saya daripada pemerhatian saya, kalau kita tengok putih-putih ni boleh membesar lah dengan baik. InsyaAllah. Dan kita minta juga supaya yang berkemampuan petani-petani yang ada sistem pengairan, bagi mereka pokok buah-buahan ni kita bagi air lah. Supaya dia tidak terlalu stres untuk memastikan pembesaran dia dengan baik. Tinjauan saya di Terengganu ni yang ada sistem pengairan, insya-Allah durian boleh menghasilkan buah sepanjang tahun. Kita tengok contoh kebun ni lah. Ada buah, ada putih, ada bunga. Jadi alhamdulillah sekarang ni bila ada kesedaran di kalangan kita dan menyiapkan sistem pengairan apa semua, alhamdulillah saya tengok durian pun boleh berbuah sepanjang tahun. Dan sebelum-sebelum ni mungkin kita tak pernah buat kan. Kita tanam biarkan dia, dan sepatutnya dia ada skedul, ada jadual untuk pembajaan, untuk pengairan, ada pemangkasan pokok supaya pengudaraan dia baik. Dan insya-Allah dalam situasi pokok ni yang baik, yang sempurna, dia boleh menghasilkan buah sepanjang tahun kepada pekebun-pekebun. Ini yang kita amalkan sekarang ni. Dan kalau tengok dari segi potensi durian-durian yang ada nama, contoh musangking, duri hitam, mereka semua ada pengairan, ada pembajaan yang khusus, menyebabkan pokok durian ni boleh menghasilkan buah sepanjang tahun. Dan begitulah kita ajar kepada petani-petani ataupun pekebun-kebun di Terengganu ni supaya mereka persiapkan. Makna sekarang ni kita menuju ke arah pertanian yang lebih komersial. Pertanian itu dalam bentuk perniagaan. Jadi sekarang ni sudah tiba masanya kita kena berubah lah. InsyaAllah. Terima kasih. Itu tadi sedikit penerangan mengenai dan sedikit nasihat lah sebenarnya kepada pekebun-pekebun dan petani di seluruh Terengganu agar menjaga tanaman mereka sehingga dapat dituai pada akhir Ogos atau awal September ini. Itu saja yang dapat saya kongsikan hari ini. Langsung dari Terengganu, kembali pada rakan Sugas di yang seperti. Silakan. Wow. Okey, musim buah-buahan dah tiba. Macam-macam buah. Ya, macam-macam buah yang ada. Yang paling penting durian. Peminat durian memang sukalah tengok. Kalau yang tak suka tu macam mana? Terus, setuju? Senyum. Dia senyum je. Okey, kita beralih pada cerita durian dan buah-buahan kepada laut pula. Dan kalau kita bercerita juga sebab daripada daripada hutan tadi kita bawa ke laut, dan ini merupakan satu apresiasi juga kepada para pelaut. Mana sambutannya akan berlangsung pada hujung bulan ini. Jadi kita bersama dengan tetamu kita pada waktu ini, bersama kita Kapten Rosli bin Ahmad, Pengarah Bahagian Pembangunan Perkapalan dan Pelaut BPPP Jabatan Laut Malaysia. Assalamualaikum. Selamat pagi Kapten. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera Hani dan Terence. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Untuk mukadimahnya Kapten, kita ingin beri pencerahan kepada konsep seorang pelaut. Apakah yang kita boleh takrifkan? Siapakah yang bergelar pelaut? Okey. Terima kasih Terence. Sebelum dulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada RTM dan Selamat Pagi Malaysia khasnya kerana telah memberi peluang dan ruang kepada Jabatan Laut Malaysia dan Kepulauan Wang Pelaut kerana telah memberi kami untuk mewawarkan sambutan Hari Pelaut dunia peringkat kebangsaan yang akan bakal diadakan pada 24 dan 25 Jun, iaitu pada hujung minggu ni, jatuh pada satu Ahad lah kan. So
komisi itu akan sambutan itu akan diadakan di Presi 5, iaitu di Marina Putrajaya Presi 5. Pada itu secara amnya, okey. Sambutan Hari Pelaut yang kita akan bakal adakan adalah sebagai tanda perayaan pada semua masyarakat perkawalan, khususnya pada warga pelaut atas sumbangan khidmat bakti mereka pada kita lah sebagai rakyat Malaysia dan pengguna khasnya. Kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan sekeliling kita, 80% barangan yang berada di sekeliling kita adalah berasal daripada dibawa ke darat melalui jalan laut. So kalau kata maksudnya ada somebody yang memandu kapal tersebut ke sini kan. Itulah nama pelaut. Mereka adalah yang memandu atau memperpastikan kapal itu dengan selamat untuk membawa barangan yang ada yang kita gunakan ni dengan selamatlah. Yeah. So setelah kita langsung kita perlulah menghargai jasa-jasa beliau mereka inilah. So tujuan itulah kita dengan itulah kita menyambut 24-25 ni sebagai hari mereka lah. Okey, dan tugasnya pasti bukan mudah. Orang nampak senang je kan. Dan tahulah ada banyak kelebihan kalau sekiranya anda menjadi pelaut ni. Jadi kalau kita boleh kongsikan sedikit tentang kelebihannya. Kelebihannya, okey, kita tahu kerja pelaut ni adalah unik sekali, sangat mencabar, dan kerana mereka ni kena meninggalkan keluarga mereka dan keadaan mungkin 3-4 bulan di laut kan. Dan semua untuk memastikan bahawa kargo barangan kita selamat sampailah. So kerja sebagai pelaut ni adalah kerja yang sangat mencabar dan unik lah. Okey. So sebagai kelebihannya ialah sebagai pelaut ialah dengan keadaan kerja yang sukar itu, mencabar itu, mungkin gajinya lebih lah. Gajinya lumayan. So itu adalah satu daya tarikan kepada orang ramai untuk mencuba bidang pelaut ni lah. Keduanya mungkin yang paling menarik ialah bebas daripada cukai lah. Bebas cukai. Bebas cukai. Tapi itu untuk kapal dagang. Kalau pelaut yang berlayar di kapal dagang, cukai adalah dicualikan oleh lembaga hasil dalam negeri lah. Itu antara yang inilah. Kemudiannya sijil yang mereka dapat daripada yang dikeluarkan daripada jalan laut tu diterima pakai di seluruh dunia. Maksudnya pelaut yang mempunyai sijil ataupun sijil kecakapan ini, dia boleh bekerja di luar negara. Of course lah, kalau dia boleh pilih lah. Kalau di Malaysia, dia mungkin dapat gaji Malaysia ringgit. Kalau dia nak gaji yang lebih, dia boleh pergi ke luar negara, boleh mendapat gaji di luar negara lah. Dolar ataupun Singapore dollar, macam itulah. Ikut currency. Ikut currency masing-masing. Itu antara kelebihan dia lah. Dan seronoknya, Pani bila pergi, dia fokus betul-betul pada kerja beberapa bulan. Lepas tu bila balik, bersama dengan keluarga fokus penuhnya sebab tak akan membawa kerja datang bawa balik ke rumah mana bukan kerja pejabat. Jadi cuti boleh dikatakan panjang? Cuti kerja dia panjang. Betul, cuti biasa kerja dia orang ni kerja dia secara kontrak selama mungkin 2-3 bulan di atas kapal. Dia memang akan bekerja di atas kapal sepenuhnya lah. Sepenuhnya di atas kapal 2 hingga 3 bulan lah. Dan selalu peluang bercuti itu berapa lama pula? Peluang bercuti bergantung pada kontrak yang dia tandangi lah. Biasanya mungkin dalam sebulan atau 2 bulan. Bergantung pada syarikat lah. Jadi ada mungkin kelonggaran di situ untuk bersama dengan keluarga, namun keadaannya pasti mencabar. Jadi apakah sebelum kita pergi lebih jauh, apakah kelayakan untuk menjadi seorang pelaut? Kelayakan. Sebagai untuk menjadi seorang pelaut, kelayakan utama dia ialah dia kena umurnya mesti cukup lah. Umur dia mesti 18 tahun dan ke atas. Keduanya mempunyai kesihatan yang baik lah. Lepas tu dia telah mendaftar di Jabatan Laut dan memperolehi kad pelaut. Begitu. Tapi sebelum dia memohon kad pelaut, dia memerlukan hadir ke klinik kesihatan atau hospital yang diiktiraf oleh Jabatan Laut. Dia akan doktor akan periksa mengikut spesifikasi yang kita tetapkan. Lulus, kemudian baru dia akan memohon secara online lah. Lulus, baru kita akan bagi dia kad pelaut sebagai kelayakan asas lah. Kemudiannya sebelum tu dia kena menghadiri kursus modular, iaitu basic safety training lah. Dalam basic safety training tu terdapat 4 modul utama lah, iaitu pelaut tersebut perlu memahami atau memperhatikan alat life saving appliances,
alat menyelamatkan diri, nyawa, kemudiannya firefighting appliances, kemudiannya first aid, kemudiannya social responsibility SC. Dia dapat sijil tu, baru kita benarkan dia berkhidmat di atas kapal. Okey, baik. Dalam masa yang sama juga, kita beri ruang juga pada anda menerusi program yang akan dilangsungkan pada 24 hingga 25 Jun ini untuk mendedahkan diri anda ataupun anda nak tunjuk kepada anak-anak anda, inilah sebenarnya dunia pelaut yang mungkin boleh diceburi. Jadi boleh pergi beramai-ramai nanti di Putrajaya. Marina Putrajaya. Lokasi ini dipilih atau mesti ada sebabnya? Of course, memanglah di lokasi ini dipilih sebabkan oleh Putrajaya itu sendirilah. Putrajaya itu kita kenali sebagai ujung-ujung minggu biasanya akan menjadi tempat tumpuan orang ramai kan. Jadi kita mengambil kesempatan pada itu, kita nak mewawarkan, mempromosikan kerja-kerja pelaut ni, kerja-kerja di bidang maritim kepada orang ramai yang hadir nantilah. Kemudiannya di ujung kali pada tahun ini kita adakan secara karnival, termasuk sukan akhir. So lokasi yang terbaik adalah di Putrajaya lah. Bila di Putrajaya ada Tasik kan, Tasik bersih airnya. Itulah. Tahun ni kita akan adakan boat race. Tug of war. Macam-macam. Untuk kanak-kanak pun ada. Dan kalau rasakan diri anda sudah melayakkan diri dari segi fizikal dan keperluan-keperluan disebutkan tadi, anda boleh walk-in interview juga untuk menjadi seorang pelaut. Ada kad pelaut secara percuma juga ditawarkan. Jadi pelbagai pengisian menarik menanti anda sempena Seafarer Carnival 24 hingga 25 Jun di Marina Putrajaya. Ya, betul. Okey, jangan lupa sama-samalah kita meraihkan hari yang cukup istimewa ini. Baik, terima kasih kepada Kapten Rosli Ahmad, pengarah bahagian pembangunan perkapalan dan pelaut Jabatan Laut Malaysia bersama kita pada waktu ini. Dan kita nak bawakan kepada anda seterusnya perjalanan kita. Kita akan berehat seketika, tapi sebentar lagi kita akan bawakan juara Robocon. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Selalunya memori saya untuk Hari Merdeka 31 Ogos adalah banyak aktiviti di peringkat sekolah. Dan di sekolah selalu masa lebih kecil dulu adalah pertandingan poster, warna bendera Malaysia dan pelbagai aktiviti kawat di sekolah, semua itulah. Tetapi memang dulu masa saya muda di sekolah tak ada gadget lagi. Jadi pada masa itu semua Hari Merdeka kita akan tengok TV, tengok pembarisan dan sambutan Hari Merdeka peringkat nasional. Itu memang tradisi lah, setiap tahun macam tu. Tradisi keluarga, adik saya dilahirkan 31 Ogos 1983. Jadi setiap 31 Ogos adalah sambutan hari jadi beliau. So malam kita akan ada birthday party ataupun keluar makan bersama keluarga. Sambutan Hari Kebangsaan, bila kita laungkan merdeka, 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 itu adalah satu status kita bebas daripada penaklukan dulu. Dan sekarang ini dalam konteks hari ini, merdeka itu apa maksudnya untuk setiap individu rakyat Malaysia. Kita bukan saja memandang dari fakta sejarah dulu, tetapi pada masa hadapan. Untuk anak muda, untuk pastikan anda melengkapkan diri dengan kemahiran. Yang itu sangat penting kerana kalau setiap rakyat itu mahir dalam kerja mereka, negara ini akan terus membangun. Kita nak negara yang produktif. Kita nak rakyat semua menyumbang. Setiap hari, setiap orang pergi bekerja menyumbang kepada produktiviti negara. Itu harapan saya untuk golongan belia di Malaysia. Hai semua, saya Hannah Yeoh, Menteri Belia dan Sukan, dan di sini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Ingat, tekad perpaduan penuhi harapan. Harus kita seiring menjadi perkasa, mencerahkan.
Okey, baik. Pada waktu ini kita nak bawa kepada anda tentang Robokan Malaysia 2023 dan untuk makluman kepada semua secara umumnya telah pun ada pertarungan di peringkat negara, maknanya kebangsaan pada 10 hingga 13 Jun dan mereka ni bersedia untuk pergi ke peringkat seterusnya antarabangsa mewakili negara. Dan kita bersama dengan wakil-wakil penjuara bagi pertandingan ini. Bersama saya di studio pada waktu ini ialah Encik Hirman Awang, Pengarah Bahagian Mahasiswa Holistik Jabatan Pendidikan Tinggi, dan juga Profesor Madya Engineer Teknologi Dr. Muhammad Rizwan Ahmad, pengurus pasukan Robocon UTM. Apa pun pertama sekali tahniah ucapkan kepada tim dan UTM bersama kita juga pada waktu ini. Nanti kita akan bersama dengan mereka. Kalau kita boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan Robocon Malaysia 2023, apakah pencapaian yang berjaya diraih Malaysia dalam pertandingan tersebut pada kali ini? Silakan. Terima kasih Hani. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Syukur. Okey, kita di peringkat Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi memang melihat Robocon Malaysia adalah satu platform untuk para mahasiswa menunjukkan daya inovasi, kreativiti dan daya saing mereka dalam bidang robotik terutamanya. Dan Robocon Malaysia juga merupakan satu acara tahunan ataupun duit tahunan yang kita sentiasa anjurkan untuk menggilap bakat-bakat ini. Selaras dengan IR 4.0 dan juga pada masa yang sama dia mampu meningkatkan kadar kebolehpasaran mahasiswa lah. Bercakap tentang pencapaian, sebenarnya Robocon Malaysia ini merupakan satu acara yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa-mahasiswa dalam bidang kejuruteraan, dalam bidang teknikal, yang mereka menantikan platform tersebut untuk mempamerkan kreativiti mereka lah dalam bidang robotik. Dan di peringkat Malaysia memang kita sangat menggalakkan semua universiti awam, universiti swasta dan juga peringkat politeknik dan college community untuk sama-sama terlibat. Malah kalau kita bercakap tentang pencapaian di peringkat antarabangsa, kita pernah menjadi juara. Kita pernah menjadi juara pada tahun 2016 di pertandingan Abu Robocon yang dianjurkan di Bangkok, Thailand. Dan susulan 2016 tu kita juga pernah menjadi naib juara dalam pertandingan di apa nama tu, yang juaranya adalah pasukan Vietnam lah. Kita menjadi naib juara. Malah kita juga telah mendapat beberapa anugerah khas. Recently di 2021 dua pasukan kita yang kita hantar daripada pasukan UTM juga, UTM-A dan UTM-B, mendapat pencapaian sangat membanggakan. Jadi kalau boleh saya katakan bahawa di peringkat Robocon antarabangsa ni, Abu Robocon, Malaysia dilihat sebagai satu negara yang mampu menghantar pasukan untuk menjadi juara. Itu yang paling penting. Itu hasrat utamanya sebenarnya. Pilihan terbaik dan dibawa ke peringkat antarabangsa. Dan yang paling utama juga UTM sendiri pada tahun lepas untuk Robocon tahun lalu adalah naik juara. Kali ini juara. Wow, tahniah sekali lagi diucapkan. Jadi kalau kita boleh kongsikan dari segi aspek cabaran dan juga persediaan menuju ke peringkat antarabangsa ni, bagaimana daripada tim UTM? So, sudah pasti di peringkat antarabangsa cabarannya lebih besar lagi. Ya, pastinya. Terutamanya dari aspek ketepatan dan juga kecepatan. So, kena pantas dan tepat. Jadi, kita ada masa lagi 1 bulan untuk membuat persiapan untuk mewakili Malaysia di peringkat ABU Robocon di Cambodia. Jadi insya-Allah kami akan cuba yang terbaik untuk meningkatkan lagi prestasi robot. Ya, baik. Dah berjumpa dengan yang lain ni, di cabaran yang lain daripada segi emosi mental pun lain juga. Okey, tapi kita nak tanyalah kepada pelajar-pelajar ni bersama dengan Terence. Terence pun dah jadi sebahagian daripada tim pelajar ni ke? Ya. Mereka semua rakan-rakan sebaya saya. Rakan sebaya Dan kita bersama bukan saja dengan mereka tapi juga dengan robot-robot yang telah mereka cipta. Bersama saya adalah Muhammad Irfan, Muhammad Daniel Haziq dan juga Wong Payson yang menjadi pasukan yang mana kita sandarkan harapan di peringkat antarabangsa nanti. Jadi ada 2 robot di sini, robot Arnab dengan robot gajah, elephant dengan rabbit. Jadi saya minta kepada operator utama kita, Payson, untuk mulakan dengan bercerita tentang yang besar ni, robot gajah, elephant. Ya, selamat pagi. So robot gajah ini bertugas untuk shoot pole if you see our game. Jadi kita menggunakan mekanisme flywheel, ini dual wheel
untuk shoot itu ring kepada pole. Dan yang paling cabar itu adalah untuk kita perlu mengangkat semua itu ring through mekanisme ini. Yang untuk mengangkat semua ring dan kita guna itu silinder untuk load itu ring ke sana yang bersedia untuk shoot lah. Jadi kena tepat lah. Sasaran dia pun kena tepat. Siapa yang aim? You akan aim lah? Saya akan aim tapi dia boleh shoot manually dan automatically. Alright, seterusnya Daniel, mungkin kita boleh terangkan sikit tentang robot Arnab. Apakah keupayaan robot ini? Okey. Jadinya untuk robot Arnab, di bahagian belakang ini adalah bahagian yang mana rabbit robot atau Arnab robot akan mengambil ring. Jadinya pitch ataupun angle sudut bagi robot ini akan dikawal oleh brush motor dan dia akan kawal menjadi parallel ataupun selari dengan lantai game field dan dia akan masukkan ring ke dalam sini dan motor akan grip ring-ring tu dan kemudiannya ada motor yang akan tolak ke atas dan seterusnya di sini ada brushless motor yang mana akan memasukkan ring ke flywheel untuk shooting, untuk tembak ring tu ke dalam tiang. Dan ini juga terdapat measure sensor. Maksudnya ini boleh ukur jarak robot kepada tiang dan kemudiannya akan memberi berapa banyak kelajuan yang diperlukan flywheel motor ini untuk tembak ring tu masuk ke dalam tiang. Jadi ini lebih automated berbanding dengan robot elephant tadi ya. Jadi dua jenis robot yang agak berbeza. Apakah sebenarnya keperluan game itu yang memaksa anda mereka cipta dua jenis robot berbeza ini, Irfan? Okey, so untuk disebabkan tahun ini adalah casting the Angkor area. So untuk tema kali ini kita perlu buat dua robot. Satu robot anak, kalau nampak pasal robot ni bersaiz kecil. Dan kita ada robot gajah yang besar-besar. Tapi seringkasnya apa tujuan game ni adalah kami perlu ambil segulung ring, gulung getah dan campakkan dalam pole. So tapi kalau pasal dalam game kami ni kami ada satu istilah namanya ceyo, iaitu kalau kami dapat tawan 8 pole. Jadi 8 pole ni berbeza ketinggian ke macam mana? Ya, dari tiga jenis pole. Tiga jenis pole semua berbeza ketinggian. Yes, betul. Dan disebabkan itu ada dua jenis robot untuk melakukan tugas-tugas itu. Jadi adakah kelajuan menjadi tanda pengukur ataupun selagi tawan 8 pole itu dikira sebagai menang? Buat masa sekarang apa kami punya approach kami adalah kami cuba target kestabilan and then kemudian kami akan fokus kepada kelajuan. Wow. Jadi ini adalah anak-anak muda Malaysia yang memang kalau ikutkan spesifikasi yang mereka cipta kepada robot-robot ini, saya memang tak faham. Bagaimana ia berfungsi, saya memang tak faham. Saya mengaku. Dan ia merupakan satu konsep yang agak rumit. Setiap negara akan mempunyai rekan tersendiri. Ya, betul. Setiap negara akan mempunyai rekan tersendiri, Hani. Jadi bagaimana? Hani faham ke? Saya tahu bila berkaitan dengan aspek kejuruteraan tu sendiri, dia perlu ada ketepatan, sukatan, ukuran semua kena betul. Kalau tepat dia macam itu yang saya tahu sebenarnya kan. Okey, jadi kalau kita bercakap tentang aspek sedia dah bersedia pastinya, tapi banyak perkara yang akan dipastikanlah, so kejayaan tu akan memihak kepada kita insya-Allah. Okey, jadi sedikit harapan yang boleh kita kongsikan bersama dengan semua. Di Kementerian Pendidikan Tinggi, Hani, kita memang sentiasa ingin memastikan pelajar-pelajar kita dia mempunyai kemahiran-kemahiran berteknologi tinggi seperti ini. Dan kalau kita lihat semenjak tahun 2006, pasukan-pasukan kita sebenarnya dia mempunyai peningkatan dalam daya saing, daya cipta, sensor menggunakan teknologi hijau dan memastikan projek inovasi mereka ini mempunyai
tajaan dari pihak industri, dan kami ingin ambil peluang ini untuk menjemput rakan-rakan industri untuk turut sama terlibat dalam proses teknologi transfer daripada industri kepada universiti dan kepada pelajar terutamanya lah. Dan di peringkat kementerian juga sebenarnya kita nak promote STEM supaya masyarakat awam dia sedar kepentingan teknologi inilah. Dan Robocon adalah bukan satu sahaja program. Di peringkat JPT ini kita ada satu lagi program yang kita panggil UROC yang akan dianjurkan pada bulan Oktober nanti. Ini di peringkat nasional lah. Dan namun robot mereka tu dia tidak setinggi ini. Tidak sebesar ini dan tidak teknologi inilah. Dia lebih kecil. Jadi sebenarnya itu untuk promote di kalangan sekolah-sekolah untuk turut sama terlibat. Baik, memupuk minat daripada sekolah-sekolah dan akan dibawalah ke peringkat Malaysia ibu supaya nanti satu hari ini bersedia untuk kita mendapatkan tim-tim yang lebih baik dan polish lagi selepas ini. Dan apa pun kita ucapkan sama berjaya untuk tim daripada UTM. Okey, bulan Ogos lebih kurang sebulan lagi jadi selamat maju jaya diucapkan kepada anda semua dan juga doktor yang pastinya akan mengikut mereka dan memberikan mereka semangat dan juga memahati. Okey, dan kita ucapkan banyak terima kasih kepada kesemua tamu kita, Encik Hilman Awang dan juga doktor dan juga rakan-rakan kita, sahabat-sahabat rakan sebayi Terence daripada UTM. Okey, baik, kita nak bawakan kepada anda berkaitan dengan keadaan cuaca pula waktu ini dari Map Malaysia, dan kita akan kembali lagi selepas ini untuk berkongsi tentang satu lagi telemovie seperti dengan Hari Bapa. Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Bila kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat terlebih dahulu paparan carta angin permukaan, dan dapat dilihat rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin dari arah baratan dengan kelajuan kurang daripada 30 km per jam. Namun di kawasan perairan Phuket ini, kelajuan angin dilihat terus bertiup dengan agak kencang mencecah 40 km per jam. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut berkelora. Kategori pertama melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning ini sehingga ke 18 Jun nanti. Berikutan, ketinggian ombak dilihat boleh mencecah sehingga ke 3.5 meter. Ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti melibatkan perkapalan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Bila kita balik kepada paparan imej kemerada bagi tinjauan cuaca semasa. Alhamdulillah, keadaan cuaca dilihat cerah dan juga tiada hujan yang dicerap di kebanyakan negeri pada pagi ini, dengan keadaan cuaca yang agak mendung di sekitar pesisir pantai negeri Perak, Selangor, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Keadaan hujan yang sedang berlaku di kawasan Selat Melaka dan juga di perairan pantai timur ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke awal petang nanti. Menjelang petang nanti pula, Met Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan serta ribut petir berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan pedalaman Semenanjung Malaysia, juga di bahagian pedalaman negeri Perak, di pedalaman negeri Selangor, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di Johor Timur. Keadaan cuaca tinjauan cuaca semasa di negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan hujan dilihat lebih tertumpu di kebanyakan bahagian di negeri Sarawak, juga melibatkan di bahagian pedalaman dan juga Kudat di negeri Sabah. Keadaan hujan ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang awal petang nanti. Bagi petang nanti pula, Met Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca yang lembap boleh berlaku terutamanya di bahagian Kuching, negeri Sarawak, juga melibatkan Kapit, Miri dan juga Limbang serta di kebanyakan bahagian di negeri Sabah. Bila ini sahaja yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian melaporkan, Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum.
Okey, dah tahu keadaan cuaca, dah boleh rancang perjalanan ataupun apa aktiviti anda untuk hari ini. Ya, hari bapa akan menjelang tiba. Ya. Hari bapa ya, jadi kepada semua ayah-ayah di luar sana, memangnya adalah menjadi satu tanggungjawab paling besar dalam kehidupan kita untuk menjadi ayah. Jadi bagaimana kita melaksanakan tanggungjawab itu mungkin berbeza sebab ikut peredaran masa kan. Ya, Dan betul. juga keadaan kerja yang tidak samalah seperti ibu dan ayah kita. Benar, cabaran cukup beza dengan adanya teknologi. Oh, ya. Ya, nampak. Itu kan. Ini daripada luahan wajah daripada seorang ayah. Okey, jadi kita nak berkongsi lebih lanjut lagi berkaitan dengan telemovie khas sempena Hari Bapa bersama dengan tetamu-tetamu kita pada waktu ini. Kita ada bersama dengan Mauizah Muhtar, pengarahnya. Kita ada Laura Ailuvi, pelakon kita, juga Irfan dan Roslan dan juga pelakon bagi telemovie ini. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Ya, Chanel. Oh, yeah. That's a princess right there. 8-year-old princess. Okey, pastinya fokusnya adalah berkaitan dengan ayah. Okey, jadi di segi aspek garapan dan juga apa yang cuba disampaikan, mungkin kelainan yang cuba disampaikan juga kepada para penonton untuk telemovie ini. Silakan. Okey, untuk telemovie kali ni kisah dia sebenarnya kisah family je. Sebab family, tapi differentnya cuma saya buat tele ayah ni sebab saya tak buat yang typical yang bila masalah family tu diorang akan bertengkar yang nampak very kata rude depan kids semua kan. Tapi di telemovie ni saya different kan. So, dia orang cuba mengelak daripada anak-anak lihat pertengkaran antara ibu dengan ayah tu. So from the kids ni, dia orang point of view dia orang tak tahu pun family dia orang ni sampai divorce. Baik, itulah garapan dia dan juga gambar yang disampaikan kepada penonton muzik telemovie ini. Okey, kita tengok kalau tengok dalam ni, sini adalah scene nyanyian. Ni betul-betul nyanyi Betul. Betul-betul nyanyi sebab memang pandai menyanyi lah kata. Penerbit kita kata boleh belanja sikit tak? Belanja, menyanyi. Lagu apa tadi tu? Lagu ayah. Ayah. Ya. Okey. Boleh nyanyi satu baris, dua baris? Okey. 3, 2, 1, go. Di mana akan ku cari, aku menangis seorang diri. Tu dia. Okey. Penerbit kita ni pun dia buat sampingan guru vokal. Berapa bintang? Kita bagi 5 katanya. Okey. Dia sampingan guru vokal ke juri? Kedua-duanya. Semua. Dia merangkumi semuanya. Okey, baik. Itu scene yang kita boleh tengok tadi adalah nyanyian untuk ayah. Dan kalau kita boleh share sikit apa watak ini mainkan. Silakan. Ya. Hai. Assalamualaikum. Nama saya Laura Olivia. Sebagai Balkis. Balkis. Dah lama syuting ni Dah lama. Masa tu 5 tahun. Masa tu 5 tahun? Okey, sekarang dah 8 tahun. Dah 3 tahun lepas berlalu. Wow. Okey, kalau Olivia boleh ingat baliklah watak yang dimainkan tu. Ingat tak sebagai Balkis tu? Ingatlah. Okey, share sikit dengan kita. Masa tu dia sayang sangat ayah dia. Dia sweet sangat tapi dia tak pernah jumpa. Tapi kadang-kadang dia jumpalah. Kadang-kadang dia tak jumpa. Okey. Jarang-jarang jumpa. Sebab macam mak dia duduk selindung anak-anak dia. Dia kata ayah dia kerja outstation. Tapi sebenarnya dah berpisah. Okey, baik. Jadi yang memainkan watak ibu dan ayah ni siapa? Ibu dia Nadia Nisa dan watak ayah tu Rusdi Ramli. Okey, dari ni watak ini kawan baik ayah dia lah. pun memainkan peranan juga dalam menyembunyikan. Okey, baik. Dan sebab itulah gaya rambut Irfan pun berbeza sekarang. Kan? Dulu lain sebab 3 tahun dulu. Sangat lain. Jadi bagaimana pula dengan watak Irfan sebagai anak lelaki dalam senario ini? Watak saya sama juga macam dia, sayang sangat kat ayah dia. Setiap kali kalau jumpa ibu, tanya ayah kat mana. Lepas tu ibu terpaksa tipu lah. Tapi anda sebagai yang lebih sulung? Sulung. Maknanya 2 beradik?
abang dengan adik duduk serumah dengan ibunya dan menyangkakan bahawasanya ibu dan ayahnya masih lagi bersama-sama. Tapi sebenarnya tidak. Tapi akhirnya terungkai ke apa macam kemudian tu. Itu kena tengok. Nak tahu kena tengok. macam mana akhirnya diorang ni dia tahu situation tu, tu kita kena tengok drama tu malam ni. Okey. Wow, ini memang penuh beremosi lah juga sebab kita melihat juga dari perspektif anak-anak yang melalui situasi ini dan ayah tetap ingin memainkan peranannya mungkin sebagai seorang ayah yang bertanggungjawab yang ingin masih menjaga keluarganya, namun mungkin ada kekangan lah, kita boleh faham di situ. Ibunya ingin menyembunyikan situasi sebenar untuk menjaga hati anak-anak dan inilah mungkin cerita ataupun asasnya setting untuk kisah ayah ini. Namun apakah pengajaran yang cuba disampaikan kepada ayah-ayah yang mungkin menontonnya nanti? Okey, pengajaran dia actually yang cuba saya tunjukkan kali ni untuk both parent lah, bukan ayah saja. So kat sini yang bila title ayah tu sebab kita tunjuk how sifat ayah tu yang selalunya kadang-kadang kebanyakan orang terlepas pandang lah sebab pengorbanan ayah ni besar. Tapi orang selalu kan anak-anak kan lebih rapat pada ibu sebab spend more of time dengan ibu. Tapi sebenarnya ayah ni di belakang kan. Dan ayah ni dia jarang tunjuk. Dia susah ke, dia sakit ke. So semua ada nanti terungkai dalam telemovie ni. And then lepas tu macam the message tu saya cuba buat kelandan tu sebab saya nak educate orang supaya kalau boleh elakkan pergaduhan rumah tangga tu di depan anak-anak. Itulah sebenar-benarnya sebab dia boleh memberi impak dan juga kesan kepada anak-anak itu. Okey. Dan kepada ayah-ayah di luar sana, most important thing is kena cekal. Kena cekal. Kena cekal. Touching dia dan sebagainya. Okey. Ayah mah. Ayah. Okey, jadi kita beri ruang pada Olivia untuk bagi tahu kepada penonton kenapa mereka kena tengok telemovie ni. Silakan ajak penonton kita. Ajak penonton kita. Bagi tahulah kata. Jangan lupa tengok ni. Jangan lupa tengok Ayah. Esok mana? Bila? Malam. Pukul 10 malam di TV1. Jap. Jangan kat lagi. Jangan kat lagi. Jangan lupa follow Instagram Laura Olivia Official. Siap sendiri. Ada Instagram. Jangan lupa follow Instagram saya Ifan Daniel Roslan. Okey, dan jangan lupa untuk tonton telemovie khas Semeda dengan Hari Bapa ini yang akan malam ini pukul 10 malam TV2. Di TV2. Jangan lupa. Lupa. Dan jangan lupa follow Instagram saya juga nak berdiri. Nak berdiri ya? Jangan lupa. Gurau je. Okey, jangan lupa. Jangan lupa ni lah, sediakan tisu lah. Sediakan tisu. Sediakan tisu. Okey. Sebelum sediakan tisu, kita ke Pulau Pinang. Kita shopping dulu. Jom kita saksikan bersama dengan rakan kita di sana. Ya. Baik, terima kasih Terence dan juga Hani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya kini berada di Mengkuang Titi sempena program Love Penang Agrofest at Pesta Mengkuang. Dan pagi ini saya bersama-sama Timbalan Menteri KPDN Senator Fuziah Saleh. Jadi YB, difahamkan sebentar lagi YB akan merasmikan iaitu majlis pelancaran trailer Jualan Ramah Bergerak. Jadi boleh YB terangkan sedikit mengenai program ini dan juga bagaimanakah pelaksanaannya di Pulau Pinang? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi Malaysia. Pagi ini kita berada di Mengkuang Titi di Love Penang Agrofest ya. Jadi insya-Allah kita akan lancarkan Jualan Rahmah Bergerak ini sebentar lagi. Apa itu Jualan Rahmah Bergerak? Ianya kedai bergerak. Kalau dulu rakyat datang kepada kedai, kali ini kedai pergi kepada rakyat. Jadi itulah yang kita sedang lakukan dan kita akan tawarkan sekurang-kurangnya 10 item. 10 item dengan subsidi yang dikeluarkan oleh kerajaan. Kita lulus di Parlimen 100 juta ringgit untuk Jualan Rahmah dan ini salah satu bentuk pada Jualan Rahmah dan kita mahu Jualan Rahmah ini sampai kepada rakyat. Kita tak nak susahkan rakyat. Harapan kita apabila kita memberi subsidi ialah untuk bantu rakyat. Jadi kita pergi terus kepada rakyat yang susah. Kita pergi kawasan PPR, kita pergi kawasan B40. Dan 10 item itu beras siam super special RM10. Ya, 5 kilo RM10. Minyak 5 kilo yang selalunya dijual dengan harga siling
RM30.90 akan ditawarkan dengan harga RM25. Jadi kita akan dengan jualan ramah bergerak ini, kita telah meletakkan KPI. Ia akan berada di seluruh negara, di setiap DUN, di setiap parlimen sebelum Aidiladha. Itu target kita, insya-Allah. Pulau Pinang 2 hari di sini, jualan ramah bergerak akan berada di sini selama 2 hari. Selepas itu ia akan pergi ke DUN-DUN sehinggalah 28 hari bulan Jun. InsyaAllah kita cover 40 DUN di Pulau Pinang sebelum Hari Raya Haji. Terima kasih banyak YB kerana sudi bersama pagi ini. Dan kalau boleh insyaAllah ia akan berterusan sehingga ke hujung tahun. InsyaAllah. Okay, itu dia. Dan pagi ini juga saya bersama-sama dengan Esko Agroteknologi dan Keselamatan Makanan, Pembangunan Luar Bandar dan juga Kesihatan Negeri Pulau Pinang, itu Dr. Nolela Arifin. Jadi Dr. YB, bagaimana program ini yang telah bermula sejak semalam kan? Jadi bagaimana YB melihat sambutan yang diterima setakat ini dan apakah kelainan yang cuba ditonjolkan kali ini pula? Kali ini kita memang selama ni buat Agrofest tapi selalu buat di Tapak Expo. Ni first time kita buat di kawasan penduduk, kawasan kampung, dan kita mula semalam lebih kurang 5,000 orang dah datang. Kali ini kita ada pesta durian semasa Agrofest ini dan banyak sangat jualan-jualan lah. So ayam boleh beli dalam harga RM8 seekor dan daging RM35 sekilo. So harga-harga yang sangat ramah dan kita sangat terima kasihlah sebab ada jualan ramah bergerak dari KPDN di sini dengan Timbalan Menteri. Jadi pakat mai ramai-ramai, ada juga lembu-lembu sado dan kita sambung juga pesta mengkuang ni di 4 kawasan ni hari Sabtu akan datang ni. So maknanya kira hujung minggu ni dan juga hujung minggu depan insya-Allah. Kita jemput semua. Kita ada happy hour, ada buffet durian, pakat mai makan-makan durian lah kat sini. Okey, jadi terima kasih YB kerana sudi bersama pagi ini juga. Itu dia. Memang meriah sebenarnya sebab memang ada pelbagai, bukan hanya untuk anda yang dewasa tetapi kanak-kanak, sebab ada juga pameran-pameran yang lain. Jadi untuk anda yang mungkin berada berdekatan ataupun yang mana tu teringinlah nak balik ke Pulau Pinang, nak rasa durian, kena mai sinilah. Jadi setakat tu dulu Cerita Pagi Pulau Pinang. Kembali bersama Hani dan Terence. Tak mau balik Penang ke? Silakan. Cahaya fajar dari banjaran Titi Wangsa menyuluh pentas rimba. Pewarna segar bersulap aroma herba, umpama wangi yang syurga. Pohon rindu yang serta perkasa mengawal taman istana. Kicauan unggas serta decitan serangga terasakan bagai orkestra. Sungai yang mengalir seakan tiada hujungnya. Mengiring deras arus tegas dan kelah, turut sama berdansa Allah bersandiwara. Hikayat helang laut dan rusa jatuh cinta. Pohonan rindu yang gagah serta perkasa mengawal taman istana. Kicauan unggas serta decitan seranggan terasakan bagai orkestra. Sungai yang mengalir seakan tiada hujungnya. Mengiring deras arus tegas dan kelah, turut sama berdansa alam bersandiwara.
semuanya hingga ke akhirnya. Kau yang teristimewa, kau yang paling berharga. Kau hanya satu di dunia, permata paling berharga. Sungai yang mengalir, seakan tiada hujungnya, butiran pasir mengiring deras arus deraskan telah bersama berdasar alam bersandiwara. Sungai yang mengalir, seakan tiada hujungnya. Butiran pasir mengiring deras arus Tegas dan kelam, turut sama berdansa alam bersandiwara. Hikayat helang laut dan busa, jatuh cinta, jatuh cinta. Lagu tema Taman Eko Rimba Negeri Perak. Kita turun, kita sama-sama duduk. Jom kita persilakan duduk di set kami. Kita bersama dengan Bersama Lan Solo, Amy dan juga Ike Ikhwan. Ya, Assalamualaikum semua, selamat pagi. Salam. Ya. Okey, semua memang Perak kan, taping kan? Adanya. Perak semuanya. Okey, sebelum kita bercakap lebih lanjut, kita nak tahulah lagu yang dibawakan pagi ini adalah lagu tema Taman Eko Rimba Negeri Perak. Ni kira macam projek baru juga kan Lebih kurang begitulah. Okey, kisahnya kita kongsikan lebih Daripada lanjut. Jabatan Perhutanan Negeri Perak lah. Ya. Bagi wakil je. Silakan. Okey, terima kasih banyak-banyak Tuan Seri di atas undangan pada hari ini. Okey, untuk makluman projek lagu ini adalah sempena untuk kita mempromosikan Taman Eko Rimba di bawah seliaan Jabatan Perhutanan Negeri Perak. Yang mana di Negeri Perak kita ada 13 Taman Eko Rimba ataupun dahulunya dikenali sebagai hutan Ipoh lah. Okey. So tempat eko pelancongan. So kita nak ada satu inisiatif baru untuk memperkenalkan Taman Eko Rimba kita dan kita kita buatkan lagu ini untuk tambah promosi lah sedia. Okey. Eko Rimba sememangnya merupakan satu tarikan pelancongan yang tersendiri dan Malaysia memang sedang mempromosikan Eko Rimba sebagai satu tarikan pelancong untuk pelancong-pelancong yang kembali melawat Malaysia setelah sekian lama dari China sebagai contoh. Ya. Bagaimana lagu ini dihasilkan? Siapakah yang menulis liriknya? Komposernya semuanya. Penulis lagu dan lirik sepenuhnya tulis lirik daripada Zai Hamzah ataupun Acoy Flow 88 dan juga yang berbagai mantan Datuk Pengarah Perhutanan Negeri Perak sendiri, Datuk Muhammad Zain Yusof. Okey, baik. Dan saya rasa lagu Seumpama ini memang tak asing pada anda sebenarnya. Sebab sebelum ni macam lagu tentang hutan. Dia macam tak lari sebenarnya. Memang jiwa. Sebelum ni kita ada satu lagu Penghijauan Malaysia. Pun berkaitan dengan kempen penanaman pokok lah. 100 juta pokok tahun 2021 hingga 2025. So berkaitan dengan perhutanan juga. Baik. Nak tanya macam mana Amy dan juga Lan Solo boleh terbabit dalam projek ini? Pertama, Perak lah. Memang Perak tu nombor satu lah, orang kata. Kan? Okey, yang keduanya macam mana? Saya Perak. Okey. Okey, macam mana boleh bersama-sama dalam projek ini? Boleh kita kongsikan? Alhamdulillah, first kali saya sebelum ni dah pernah kenal dengan Ike juga, pernah bekerjasama juga sebelum tu dan mungkin dah berkali-kali kot Ike pernah bekerjasama lagi dengan saya dalam projek-projek seterusnya, cuma belum ada rezeki dan kali ini direzekikan untuk sama-sama bekerja. Lagu ini memang kita nak cari anak jati di negeri Perak yang menyanyikan. Dan bukan sahaja kami yang menyanyi tapi kita ada juga pelibatan staf Jabatan Perhutanan Negeri Perak sendiri. Dan saya pula bukan penyanyi sebenarnya. Itulah macam mana boleh ni? So, saya sebenarnya pengacara TV tinggi TV1. Ya, Sebenarnya pengacara TV
meeting TV 1 tapi kebetulan saya ada buat satu projek travelog. Rahsia Taman Ekonomi Mata Kabut salah satu dalam lagu. Ini memang Lepas tu bersama juga. Lepas tu kita ada keluarkan single bersama juga. Tajuknya Dan Kita Bangkit. Kita pun dipaksa juga bermula. Tini, jomlah jadi featuring abang. Macam kita tak menyanyi. Kalau suruh hosting dia boleh lah. Tapi saya sahut cabaran tu dah peluang diberikan dan saya ambil. Dan ni kali kedua abang beri tawaran, Tini, jom kita nyanyi lagu Eko Rimba. Jadi saya pun macam, okeylah kan, maksudnya macam mana ada berpeluang untuk kan? masuk ke Taman Eko Rimba tu ke? Mungkin akan datang. Belum lagi lah. Projek kita baru start. Baru Baru mula. Kita akan tambah promosi kita harap dan kita dapat lagi lah. Kita dapat memperkenalkan lagi lah sebenarnya. Okey, maknanya nanti masuk pakai tumit tinggi kat kan? Itu boleh jadi viral tu. Apa? Itulah hashtag why not kan? Why not? Okey. Cabaran untuk anda juga ini maknanya bukan penyanyi tapi terbukti ke apa ni? Terbukti boleh nyanyi. Saya itulah. Dia ada insting tu. Saya boleh rasakan dia boleh menyanyi. Saya just ajak Dia dia tapi sedap. macam boleh. Alamak. Dia sedap. Aduh. Belum terus. Okey, dari segi ni kita boleh tengok melalui YouTube pastinya. Boleh tengok sekarang bagi sokongan dan nanti mungkin ada projek-projek menyusul lagi yang berkaitan juga dengan lagu-lagu yang berkaitan. InsyaAllah. Dan untuk penonton yang ingin saksikan videonya, ada link di mana-mana atau hanya di YouTube setakat ni? Okey, buat masa ni kita ada di YouTube channel sajalah dan juga di FB rasmi Jabatan Perhutanan Negeri Perak. Ya. Dan diorang boleh juga guna lagu tu dekat digital platform. Digital platform, semua digital platform telah ada. Kita ada Boleh guna. Versi karaoke pun ada. Lepas ni Terence Dalam YouTube dah ada versi karaoke. Boleh? Boleh cuba. Boleh cuba Terence? Pagi minggu depan lah. Minggu depan Sabtu you menyanyi, saya rap. Ya, boleh. Kita dah buat dah. Improvise. Kita boleh buat lagi lah lepas ini. Kalau Tini boleh dicabar, anda pun boleh juga sebenarnya boleh dicabar. Okey, jadi boleh sama-sama berikan sokong kepada lagu ini untuk Taman Khidmat Eko Rimba Negeri Perak dan mungkin message nak disampaikan kepada para penonton, pesanan peribadi pun boleh juga dipersilakan sebab peminat-peminat ke, boleh kan? Yang suruh terlebih dahulu. Okey, baik, jangan lupa support projek yang baru ni bersama dengan Taman Eko Rimba, Jabatan Perhutanan Negeri Perak sendiri. Dan naikkan views dia lagi supaya kita dapat lagi memperkenalkan keindahan alam semula jadi di negeri Perak, terutamanya buat semua orang Malaysia sendiri yang belum pernah tahu dan tak pernah tahu dan nak tahu keindahan yang tercipta sendiri di dalam negara kita ni. Dan lagu ni sebenarnya mengajar kita untuk lebih menghargai alam sekitar, lebih menjaga dan lebih orang kata janganlah kita menghancurkan khazanah negara kita ni. Okey, Yasmi. Okey, saya secara peribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada selain daripada Jabatan Perhutanan Negeri Perak, kita bernaung di bawah Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. So di bawah Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia ni kita ada semua jabatan perhutanan di setiap negeri. So mungkin lepas ni di setiap negeri bersama-sama untuk kita promosikan Taman Eko Rimba di negeri masing-masing. So jemput kepada penonton di luar sana untuk hadir ke Taman Eko Rimba di Perhutanan Negeri Perak. Moh ke Perak? Moh lah kita ke Perak. Moh ke Perak. Dan mungkin kalau anda rasa ada gangguan emosi seperti pagi tadi kita bincangkan, eco anxiety, lawatan ke Taman Rimba sebegini boleh membawa perubahan kepada seseorang. Betul, dia sangat berkaitan sebenarnya. Kita boleh pergi dan kita tenangkan jiwa. Kita boleh healing kan. Menyanyi sungai yang mengalir. Lagi. Terus. So dia dah healing dah. Nanti overrun healing kan. Lirik-lirik dia pun kita dah merasakan ketenangan. Okey, baik, terima kasih kepada semuanya. Kita bersama dengan Langsuru Aimini Tini dan juga Ike Ikhwan bersama kita pada waktu ini. Jangan lupa terus support dan juga sokong apa yang diusahakan terutama sekali dalam kita memelihara alam sekitar kita dan juga hutan kita. Ya. Kepada anda yang mengikuti kami di saluran Best, terima kasih kerana terus setia bersama kami. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada anda. Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali bersama anda dalam segmen SPM Plus sebentar lagi.